Yang berusaha Tuan Haji Hasni bin Haji Tajuddin, Ketua Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Yang berusaha Encik Abdul Halim bin Ahmad, Ketua Sektor ICT Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Yang berusaha Tuan Haji Syahidul bin Amran, Naib Presiden Satugas Tadi Net YTL Communications Engineer Berhad, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Kedah, pegawai-pegawai dari Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, pegawai-pegawai pejabat pendidikan daerah, para pengetua dan guru-guru besar, penolong-penolong kanan, guru-guru penyelaras Satugas Tadi Net, serta hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Di majlis yang permai ini, marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan izin serta limpah rahmatnya, kita diberikan kelapangan masa untuk bersama-sama berkumpul dan menjayakan Hari Profesionalisme Pengetua dan Guru Besar Negeri Kedah. Pembelajaran alam baharu melalui Satugas Tadi Net Virtual Learning Environment (FROG-VLE). Bagi memula dan memuliakan majlis, dipersilakan Ustaz Tarmizi bin Yusof dari Pusat Kegiatan Guru Sungai Ula untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجة وتبلغنا بها الصلاة من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki kuasa pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah segala urusan. Dan Engkaulah yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki. Allahumma ya Karim, ya Rahim, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Dengan limpah kurniamu kami dapat berkumpul pada pagi yang mulia ini di majlis Hari Profesionalisme Pembelajaran Alat Baru yang akan disempurnakan oleh Tuan Ketua Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid. Di pagi yang mulia ini kami menadah tangan bagi memohon doa restu darimu agar khidmat bakti kami yang telah lalu dan akan datang dijadikan perkhidmatan yang diredai
Pertuturan kami pertuturan yang disenangi, pendengaran kami pendengaran yang direstui, penglihatan kami penglihatan yang diberkati, amalan kami amalan yang dirahmati, pengorbanan kami pengorbanan yang disyukuri, dan jasa kami yang sentiasa diingati. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami, dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari mentaatimu. Kepadamu jua kami serah segala urusan kami. Ya Allah, jadikanlah khidmat bakti kami ini perkhidmatan yang dicontohi dan disegani. Eratkanlah kasih sayang di kalangan kami, limpahkanlah segala petunjuk untuk kami. Terus melaksanakan tanggungjawab dengan adil demi kesejahteraan masyarakat dan negara kami. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Parmizi bin Yusuf di atas bacaan doa itu tadi. Majlis sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan serta mengalu-alukan kehadiran para tetamu jemputan, tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin yang dimuliakan. Bukan keris tanpa ulunya, bukan majlis tanpa ucapannya. Hadirin yang dihormati, sebagai pembuka persada ucapan, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Tuan Haji Syahrul bin Amran, Naib Presiden Satu Bestari dari YPL Communications, untuk menyampaikan ucapan. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam satu Islamina. Yang saya hormati Tuan Haji Asmi bin Baludin, Ketua Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Yang saya hormati Encik Abdul Halim Ahmad, Ketua Sektor Pengurusan ICT JPN Kedah. Ketua-ketua sektor, pegawai-pegawai pendidikan daerah, Ketua Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Kedah, tuan-tuan, puan-puan dari Jabatan Pendidikan Negeri Kedah serta pejabat pendidikan daerah Negeri Kedah, dan yang saya amat hormati, sanjungi dan sayangi tuan-tuan, puan-puan, pengetua, guru besar, penolong kanan serta guru-guru yang hadir pada hari ini, yang datang dari jauh termasuk Langkawi. Alhamdulillah, selamat datang ke majlis Hari Profesionalisme Peringkat Negeri Kedah 1 di Stadinet pada pagi yang indah ini, di kampus yang indah ini. Saya dipahamkan inilah acara yang kedua yang dilangsungkan di Dewan ini. Yang pertama ialah majlis convocation pada Januari yang lepas, dan alhamdulillah kita bersama-sama pada pagi ini di Dewan yang indah ini. Tadi ada yang beritahu kata aircon sejuk sangat, tapi saya rasa dah panas sikit kot sebab dah makin ramai masuk dalam Dewan kan. Jadi saya harap yang jaga fasiliti ni tolong sensitif ya, kalau panas kita kurangkan suhu untuk Dewan ni ya. Okey, selamat datang tuan-tuan dan puan-puan. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih tahniah kepada Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, terutama sekali Datuk Pengarah kita yang tidak hadir pada pagi ini tapi akan hadir pada petang ini untuk majlis penutup bersama-sama dengan YB Puan Musardina, ahli Dewan Undangan Negeri Kedah, dan juga Exco ICT dan Teknologi Tinggi, dan juga kepada sektor akademik dan juga sektor ICT kerana sama-sama bekerjasama merangka agenda, merangka pengisian untuk majlis kita pada hari ini. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah Satu Misteri-Net. Okay, seperti mana yang kita semua sedia maklum, Satu Misteri-Net adalah projek inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia yang dilaksanakan dengan kerjasama YTL Communication. Ia adalah satu perkhidmatan teknologi pendidikan berteraskan cloud teknologi
yang menghubungi dan merangkaikan 10,000. Angka terkini saya percaya ialah 10,100 lebih sekolah. Ya, dan dari bulan ke bulan, dari penggal ke penggal, penambahan sekolah sentiasa berlaku. Jadi, projek Perkhidmatan Wali Sarina ini ialah menghubungkan dan merangkaikan ke semua sekolah rendah dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia ke satu rangkaian dan mendapat akses ke satu platform tunggal, iaitu platform persekitaran pembelajaran maya ataupun Virtual Learning Environment VLE. Tidak pernah ada mana-mana negara di dunia ini yang telah mengambil langkah yang sebegini. Tidak pernah ada. Malaysia ialah negara pertama yang mengambil inisiatif menghubungkan dan merangkaikan ke semua sekolah. Tidak ada sekolah yang akan dipinggirkan, sama ada di luar bandar ataupun di pedalaman. Teknologi satu Bismillah adalah satu rangkaian yang selamat dan hanya pengguna yang dikenal pasti yang berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia yang akan diberi akses, sama ada sekolah, sama ada pentadbir, sama ada tenaga pengajar, murid-murid serta ibu bapa. Rangkaian ini juga dilengkapi dengan satu sistem content filtering yang menjadi satu kawalan penapisan kandungan untuk akses ke internet. Namun, komponen yang paling utama, yang paling penting di dalam projek Perkhidmatan Wali Sarina ialah komponen persekitaran pembelajaran maya ataupun Virtual Learning Environment. Visi satu Sarina adalah mengubah pendekatan pendidikan Malaysia serta merapatkan jurang digital di antara murid kawasan bandar, luar bandar dan kawasan pedalaman. Ini adalah selaras dengan pelan pembangunan pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia, terutama sekali anjakan ke-7, iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran Malaysia. Seperti yang saya maklumkan, ini adalah inisiatif yang pertama kita lihat di mana yang merangkaikan keseluruhan sekolah, tidak kira di mana lokasinya. Projek ini telah bermula 2 tahun yang lepas dan seperti mana kita antara yang awal, pihak Kementerian Pendidikan tidak ada referen. Ya, jadi kerana kita adalah yang pertama, jadi saya mohon maaf. Saya mohon kesabaran tuan-tuan dan puan-puan jika ada sedikit hiccup dalam permulaan pelaksanaan. Kerana kita hendak berlaku adil, kita nak berlaku saksama kepada kesemua sekolah di bandar, luar bandar dan pedalaman. InsyaAllah kita akan sama-sama mengambil tindakan, kita akan sama-sama merangkakan pelan tindakan jika terdapat masalah-masalah yang timbul. Ya, kerana bukan mudah tuan-tuan dan puan-puan. Saya sendiri bergerak dari satu daerah ke satu negeri, dari Semenanjung ke Sabah ke Sarawak dalam tempoh 2 tahun ini. Dan yang paling saya takuti, apa saya beritahu isteri saya takut saya balik nanti anak saya panggil saya pakcik pula. Ya, saya 80%, 80% masa saya di luar, di negeri-negeri lain, kerana kita sama-sama melihat dan merangkakan dengan kesemua JPN di Malaysia bagaimana satu nak melaksanakan, kedua bagaimana nak menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Tapi kita pada hari ini adalah bukan untuk berbincang dengan lebih lanjut mengenai masalah itu, adalah masalah kami, masalah pihak pengurusan JPN, pihak pengurusan KPM, ya, untuk menyelesaikannya. Tapi kita berkumpul hari ini adalah mengenai persekitaran pembelajaran maya ataupun FROG VLE satu di Sarina. Ia bukan sesuatu yang baru di dunia pendidikan. VLE bukan sesuatu yang baru di dunia pendidikan. Seperti mana mungkin tuan-tuan dan puan sedia maklum, lebih kurang 7-8 tahun yang lepas, pihak berkuasa pendidikan di United Kingdom mewajibkan ke semua sekolah untuk memakai platform yang sama. Seperti mana juga yang berlaku di negara kita lebih kurang 3-4 tahun yang lepas, 2 sekolah yang mengorak langkah
mengguna pakai platform VLE, iaitu Persekitaran Perundangan Maya, ialah sekolah Elite School dan Kolej Tuanku Jaafar. Bersamaan kedua sekolah ini ialah sekolah swasta. Yang pertama. Yang kedua, persamaan kedua sekolah ini ialah kedua sekolah ini mengguna pakai Frog VLE. Jadi dengan bangganya kita dapat memaklumkan kepada keseluruhan rakyat Malaysia, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengadaptasikan pendekatan ini di dalam sekolah-sekolah kerajaan mengguna pakai platform yang terbaik untuk kesemua pelajar-pelajar kita. Dan dengan bangganya sekali lagi saya ingin maklumkan bahan-bahan yang telah sedia ada di dalam platform ini kebanyakannya ialah hasil daripada tenaga pengajar sendiri. Lebih kurang 3,000 lebih bahan yang telah sedia ada. Pengguna hanya perlu akses ke platform ini dan lihat bahan-bahan apa yang lebih relevan kepada kelas beliau dan terus dapat menggunakan bahan-bahan yang telah sedia ada. Ini tidak termasuk bahan-bahan yang boleh didapati daripada platform ini yang datang daripada lain-lain sumber, iaitu daripada sumber antarabangsa. Yang saya maklumkan 3,000 lebih ini adalah khusus dibangunkan oleh tenaga pengajar di bawah Kementerian Pendidikan yang telah diberi kebenaran oleh yang menghasilkan bahan itu untuk dikongsi bersama di kesemua 10,000 sekolah, di kesemua lebih kurang 500,000 guru, untuk kesemua 5.5 juta murid di seluruh Malaysia. Dan baru-baru ini jika tuan-tuan dan puan maklum, pihak Kementerian Pendidikan telah melancarkan buku-buku mata pelajaran versi digital. Lebih kurang 300 lebih tajuk memang telah sedia ada yang telah diletakkan di dalam platform VLE ini. Sebagai tambahan, pengguna-pengguna VLE ini juga dapat akses ke Google Drive, ke Google Application serta Google Docs, serta akan mendapat email setiap seorang melalui email Wan Bistarinet. Dan ID yang diberi kepada kesemua pengguna melalui pengetua dalam pembesar boleh dapat akses ke sumber-sumber ini, namun haruslah diaktifkan dulu VLE ID ini, di mana prosesnya ataupun cara bagaimana diaktifkan VLE ID ini akan dimaklumkan kepada tuan-tuan dan puan semasa sesi hands on. Selepas majlis pagi ini kita akan adakan sesi hands on di mana tuan-tuan dan puan diberi peluang mengguna dan melihat sendiri sistem VLE ini untuk sekolah-sekolah di bawah tuan-tuan dan puan. Jadi besarlah harapan saya untuk semua pentadbir yang datang pada hari ini bersama-sama dengan guru VLE, ambillah peluang untuk memahami dengan lebih lanjut apakah manfaat, apakah kelebihan bila menggunakan pakai VLE Wan Bistarinet. Kerana pelibatan yang kita lihat di sini bukan sahaja guru dengan guru, tapi juga guru dan murid, serta juga guru sekolah dan ibu bapa. Demonstrasi hari ini juga akan menggunakan pakai platform Chromebook. Chromebook ini telah mula diedarkan ke sekolah-sekolah, tetapi pada fasa pertama ini tidak semua sekolah akan mendapat Chromebook, hanya segelintir. Pihak kementerian melihat apakah pendekatan yang lebih sesuai. Jadi lebih kurang, saya percaya lebih kurang 2,000 lebih sekolah telah dipilih dari seluruh negara untuk mendapat Chromebook, platform Chromebook ini, dan seterusnya akan menyimbang balik pendekatan yang lebih sesuai. Jadi ambillah peluang pada hari ini tuan-tuan dan puan untuk melihat sendiri VLE melalui Chromebook yang akan disediakan di workshop di lecture hands on selepas ini. Jadi saya memohon kepada tuan-tuan dan puan yang hadir pagi ini, komitmen tuan-tuan dan puan amat dihargai, akan dapat melaksanakan dan membudayakan VLE
Wan Diskarinet untuk kesemua guru dan pelajar di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Antara agenda hari ini juga ialah perkongsian pengalaman yang akan diberi oleh sekolah sendiri. Ya, beberapa sekolah telah dipilih berdasarkan pencapaian mereka, berdasarkan penggunaan mereka untuk berkongsi pengalaman mereka bersama tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah sama-sama kita belajar dan sama-sama kita menambah baik lagi lah ya, apa yang akan dikongsi nanti. Jadi pada kesempatan ini saya ingin merangkamkan ucapan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan JPN, khususnya Encik Abdul Hari Ahmad serta Tuan Haji Abdul Kadir Mahmud dari sektor ICT, serta Tuan Haji Asmi Tajuddin dan Encik Osman Ibrahim dari sektor pengurusan akademik Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, kerana banyak membantu, banyak memberi nasihat, banyak berkongsi pengalaman dengan sekretariat untuk melaksanakan majlis pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syarul bin Amran, menolong dan Presiden YTL Communication Nasional Berhad, yang berusaha Encik Abdul Halim bin Ahmad, Ketua Sektor Pengurusan ICT dan Maklumat, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman, yang berusaha tuan-tuan Ketua Sektor Wakil Rosnah Saad, KPP di IPM Kedah, tuan-tuan Pegawai Pendidikan Daerah, Wakil Pegawai DPN dan BPD, Pegawai YTL Corporation dan Pro Asia, tuan-tuan pengetua, guru besar, guru kanan, guru-guru penyelaras ICT, dan hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnia-Nya dapat kita sama-sama berkumpul dalam dewan yang mulia ini bagi menjayakan satu lagi agenda pendidikan yang amat sinonim dengan pembelajaran alat 21 pada masa ini. Bagi mewakili warga Jabatan Pendidikan Kedah dan Jabatan Kuasa Pengelola Hari Profesional WLT Wan Diskarinet, saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dengan ucapan tahniah dan setinggi-tinggi terima kasih. Sesungguhnya kehadiran tuan-tuan dalam program Hari Profesional Pengetua Guru Besar atau Sekolah Negeri Kedah, pembelajaran alam baru abad 21 di bawah program Wan Diskarinet telah menyuntik semangat dan sinergi kepada kita semua untuk terus memacu sistem pembelajaran secara maya dalam kalangan anak-anak didik di sekolah. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan adalah sumbangan besar bagi menjayakan program pada hari ini. Seterusnya membawa semangat sepasukan untuk kita terus menuju cita-cita aspirasi Kedah Top 5 tahun 2015. Saya mengambil peluang di sini untuk mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak di atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya dipahamkan dalam masa notis seminggu saja kita dapat berkumpul di kurang 2 bulan dalam dewan besar ini untuk menjayakan program pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang terlibat. Saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah kepada sektor pengurusan akademik, sektor pengurusan maklumat, ICT dan juga sektor lain sebagai teknologi pendidikan negeri, pejabat pendidikan daerah, YTL Communication dan Pro Asia atas inisiatif menganjurkan Hari Profesional Pengetua dan Guru Besar Sekolah-Sekolah Negeri Kedah. Saya dimaklumkan bahawa program ini dilaksanakan atas sarangan yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri Pendidikan II yang berhormat Encik P. Kamaluddin. Bagi saya, program yang berlangsung saat suntuk ini merupakan satu langkah bijak dan paling efektif dalam menyebarluaskan projek Wan Diskarinet kepada kumpulan sasar. Harapan saya, semoga pengisian program yang dirancang akan memberikan manfaat yang berguna kepada seluruh peserta yang hadir, insya-Allah. Hadirin yang dimuliakan, sistem pendidikan Indonesia sedang mengalami satu perubahan yang begitu drastik dan menyeluruh. Maka dalam membangunkan satu iklim pembelajaran standar dan bertaraf dunia,
pembelajaran yang berbantukan teknologi terkini seperti capaian internet berkelajuan tinggi (4G) merupakan platform yang amat diperlukan. Kecanggihan sistem internet yang diintegrasi membolehkan setiap warga pendidik, khususnya para guru dan murid, berupaya mengakses segala informasi dan komunikasi pelbagai hal secara pantas, berkesan dan menyenangkan. Suka saya memetik intipati teks ucapan Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Muhyiddin Yassin di mana Menteri Merangkap Menteri Pendidikan Malaysia dalam ucapan perasmian persidangan antarabangsa Pameran Pendidikan Digital Asia 2013 pada 15 November yang lalu, kata beliau, bagi memastikan keberkesanan usaha penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan, pihak kementerian akan memastikan semua guru akan terlatih dan cekap dalam menggunakan VLE menjelang tahun 2015. Kementerian juga akan menyediakan lebih banyak peralatan digital seperti tablet atau telefon pintar kepada guru-guru dan murid dalam usaha mewujudkan suasana pembelajaran kreatif dan inovasi. Hadirin sekalian, memandangkan ruang lestarian adalah antara inisiatif paling penting seperti yang termaktub dalam Anjakan 7 Pelan Pendidikan Malaysia 2013-2025, saya amat optimis program Hari Bersama Penutur Usaha Sekolah Negeri Kedah, pembelajaran baru abad 1 di bawah projek Wan Lestarian Anjuran Bersama JPN Kedah, YTL Communication dan Asia adalah tepat masanya bagi memberi peluang kepada warga pendidik, khususnya pihak pentadbir sekolah, pegawai JPN PPD dan guru-guru untuk merasai pengalaman sebenar dalam menerokai alam pengajaran maya melalui prog VLE. Saya fikir tuan-tuan dan perempuan yang berada dalam dewan ini adalah kumpulan yang bertuah kerana berpeluang mendapat input yang tepat dan jelas melalui tunjuk cara dan taklimat daripada pegawai YTL Communication dan Asia. Dalam mengharungi kepusatan dunia teknologi dan komunikasi yang semakin kompleks, kita tidak dapat menafikan akan kepentingan internet dalam kehidupan seharian. Sebagai pendidik, kita perlulah menguasai dan memanfaatkan teknologi terkini dalam membantu pendidikan negara, khususnya memanfaatkan jaringan VLE dalam mengakses berbagai disiplin ilmu yang menjadi trust dalam penguasaan ilmu dan kemahiran di sekolah. Seperti yang dimaklumkan, projek Wan Lestarian ini mempunyai banyak faedahnya. Bagi contoh, warga pendidik mampu mengakses capaian internet dan berkelajuan tinggi. Bahan-bahan pembelajaran dapat dipersembahkan secara interaktif. Perkongsian bahan pengajaran yang berkualiti dengan lebih berkesan dan menyematkan masa. Guru dengan murid dapat berkomunikasi secara dalam talian serta menjadi platform penghubung antara pihak sekolah dengan ibu bapa. Para waris lebih boleh mengakses pelbagai informasi berkaitan perkembangan pelajaran anak-anak serta aktiviti-aktiviti yang diajarkan oleh pihak sekolah. Komitmen dan accountability ibu bapa terhadap pembelajaran anak-anak merupakan elemen penting sebagaimana terkandung dalam sarana ibu bapa dan sarana sekolah yang diwar-warkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Justru, VLE di bawah projek Wan Lestarian ini mampu berperanan sebagai medium penghubung antara ibu bapa dengan pihak sekolah. Merujuk kepada pengisian program hari ini, saya berasa berminat untuk melihat dan merasai sendiri pengalaman projek pembelajaran yang memberikan impak dan dimensi baru dalam sistem pendidikan di Malaysia. Saya dipahamkan pihak YTL Communication dan Asia akan menyediakan bengkel secara hands-on untuk kita rasai sendiri pengalaman pengajaran dan pembelajaran menggunakan Frog VLE. Mendapat sumber maklumat daripada Frog Store, aktiviti mainan dan Google Drive yang merupakan salah satu aplikasi Google yang boleh digunakan melalui ID Wan Lestarian masing-masing. Dalam arti ini juga kita berpeluang untuk mendengar pengalaman daripada murid-murid dan guru-guru yang telah menggunakan platform Frog VLE. Ambillah peluang ini untuk bertanya dan belajar daripada tenaga pakar dan murid-murid yang telah melaksanakan sistem pembelajaran maya yang amat menarik. Hadirin yang dimuliakan, untuk memastikan projek ini berjaya, saya berharap semua pihak yang berkepentingan akan memberikan sepenuh kerjasama, bersedia untuk berkongsi pengalaman, berkolaboratif, serta sentiasa bersikap
bersiap siaga untuk menerima apa jua perubahan demi kemajuan anak bangsa. Saya mengambil ruang kesempatan ini memohon kepada semua guru dan barisan harapan sekolah untuk sama-sama kita menggembleng tenaga bagi memastikan anak didik kita berupaya menguasai bidang ilmu yang dikatakan segala maklumat di hujung jari. Semua ini memang mencabar, tetapi inilah hakikatnya tugas dan peranan guru pada masa ini. Hadirin yang dirahmati sekalian, bagi memastikan kelancaran dan keberkesanan projek Wan Mistari Net dilaksanakan di semua sekolah di Kedah, mandat daripada yang berbahagia Datuk Pengarah Pendidikan Kedah supaya semua sekolah akan mengaktifkan ID Wan Mistari Net agar sasaran 100% guru, 100% murid dan 30% ibu bapa akan mengakses sistem ini menjadi kenyataan. Satu jawatan kuasa khas akan dibentuk untuk memantau dan mengawal sedia pelaksanaan program PROP ini agar mampu mencapai KPI yang disesatkan. Dan kuasa khas ini akan difungsikan sendiri oleh Datuk Pengarah JPN dan dianggoti oleh keluarga JPN, PDPN dan juga wakil daripada pihak YTL dan Prof Asia. Hadirin yang dirahmati, selaras dengan transformasi pendidikan, kerajaan melalui Kementerian Pendidikan sentiasa cakna dan menunaikan janji dan mendahulukan rakyat, khususnya muda insan yang bakal memimpin negara pada masa depan. Untuk tujuan ini, antara janji Kementerian Pendidikan ialah berikrar untuk menyediakan maklumat ICT di sekolah-sekolah yang memerlukan dan memastikan sekolah-sekolah tersebut mendapat kemudahan yang dijanjikan dalam tempoh 5 tahun. Projek makmal komputeran sekolah yang dirancang oleh kerajaan telah dilaksanakan bermula tahun 2000 lagi. Sehingga tahun 2011, sebanyak 70% sekolah di seluruh negara telah dibina sebuah makmal komputer. Projek ini akan diteruskan dalam rancangan Malaysia 10 untuk sekolah yang belum dilengkapi dengan kemudahan makmal komputer. Selain pembinaan makmal komputer, kerajaan juga menyediakan rujukan yang agak besar untuk kerja-kerja penyelenggaraan makmal komputer. Misalnya pada tahun 2012, sebanyak 2.530 buah sekolah telah menerima rujukan untuk tujuan penyelenggaraan makmal komputer. Dalam membina kecemerlangan pendidikan negara, Bina ICT merupakan inisiatif yang mendapat perhatian dalam peran pembangunan pendidikan Malaysia. Antara perancangan dan strategi kerajaan dalam mempertingkatkan penggunaan ICT di sekolah ialah menyediakan infrastruktur untuk jaringan dan landasan pembelajaran melalui Wan Mistari Net bagi semua 10,000 sekolah publik di seluruh negara. Kerajaan akan meningkatkan nisbah peranti murid kepada 1 di sebuah 10 menjelang tahun 2020. Bagi memastikan semua guru dan pegawai kementerian, jabatan dan pejabat pendidikan daerah selek ICT pada tahap minimum literasi komputer, satu ujian tahap kompetensi ICT telah dilaksanakan 13 November 2013. Sehingga 13 November 2013, sebanyak 30,580 guru telah menjawab ujian tersebut. Dan kita melepasi tahap yang ditetapkan, iaitu 86,8%. Bagi guru yang bertindak sebagai kumpulan pelaksana, para guru yang bertadbir perlulah merancang, memantau, menelaras dan menilai penggunaan teknologi pendidikan dalam pengajaran, pembelajaran dan pengurusan sekolah, serta menyediakan khidmat kepakaran dan nasihat bagi mempertingkatkan inovasi dan kreativiti teknologi pendidikan, utamanya Wan Mistari Net di sekolah. Penyediaan dan pelancaran portal dan pemrosesan video e-guru serta perluasan aplikasi pengkalan data pusat dalam pengurusan dan takbiran di sekolah amat diberi perhatian serius oleh pihak kementerian. Sebagai persediaan dalam mengharungi gelombang jadi di bawah projek Wan Mistari Net, suka saya memaklumkan tentang beberapa perkara yang menjadi pemangkin untuk menjayakan program ini. Untuk makluman hadirin, sehingga 20 Februari 2014, sebanyak 160 buah sekolah di Kedah telah dipasang menara One Bridge, manakala 644 buah sekolah telah menerima rangkaian peringatan Wan Mistari Net. Selain itu, sejumlah 1,448 orang guru dan 2,088 orang murid telah pun diberi pendedahan WLE Wan Mistari Net oleh jurulatih utama Prof WLE. Bengkel khas berkaitan Prof WLE untuk sebahagian penerokan 1
dan ketua panitia di sekolah-sekolah negeri Kedah telah dilaksanakan. Sejajar dengan inisiatif PPPM, saya ingin mencadangkan agar Kristian yang dibangunkan melalui pemenjaraan ini hendaklah mengambil kira elemen kemahiran berfikir alas tinggi, hebat, hot, high order thinking skills dalam kalangan mereka. Menurut Dr. Stanley Pokro, hebat, hot merupakan satu program kemahiran berfikir yang menggunakan aktiviti-aktiviti pemikiran peringkat tinggi melalui komputer untuk memperbaiki kemahiran asas, keyakinan sosial dan kemahiran penyelesaian masalah pelajar. Oleh hal yang demikian, usaha-usaha untuk mencapai hasrat 5 aspirasi sistem, iaitu akses, quality, equity, perpaduan dan kecakapan, dan 6 aspirasi murid, iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran bahasa, etika dan kerohanian, dan identiti nasional perlu dilaksanakan melalui transformasi pendidikan supaya generasi muda ini akan lebih bersedia untuk depan perubahan cabaran global. Hadirin yang dirahmati sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan, saya ingin menarik perhatian sekali lagi agar semua warga pendidik memberikan sepenuh kerjasama serius, komitmen tinggi dan sokongan penuh bagi merealisasikan semua inisiatif PPPM, khususnya berkaitan ICT. Setinggi-tinggi penghargaan dan syabas saya tunjukkan khas buat YTL Communication from Asia dan semua yang terlibat secara langsung dan usaha menjayakan Hari Profesional BLI Wali Kalimat di Kedah pada kali ini. Sekian saja saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Bersahabat Tuan Haji Hasmi bin Haji Tajudin di atas ucapan yang telah disampaikan. Seterusnya, majlis ini mempersilakan Yang Bersahabat Tuan Haji Hasmi bin Haji Tajudin serta hadirin dan hadirat sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Komisi Majlis. Ramai lah. Paling ramai saya pergi Kenduri Farid Kamil. Ini nombor 2 ramai. Jadi tetap lah. Okey, saya Muhammad Rizal bin Alias, guru penelaras Prok BLI di SK Citra. Okey, di sini hari ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan, puan-puan sebab sedikit amalan kebudayaan pembelajaran melalui platform Prok BLI di sekolah kami. Baik, sedikit latar belakang mengenai SK Citra, iaitu dengan kekuatan kaki tangan guru seramai 59 orang, bukan guru 9 orang dan jumlah pada 68 orang keseluruhan. Okey, seterusnya, okey, ini adalah jawatan kuasa Prok BLI di SK Citra. Okey, setiap sekolah saya rasa kita ada jawatan kuasa ini dan ada di dalam dashboard sekolah kita sepatutnya. Okey, di yang mana jawatan kuasa ini diketuai oleh Puan Guru Besar dan juga PK selaku senior leadership team, dan juga guru-guru. Ini saya sendiri Prok Coordinator bersama dengan Puan Tu. Okey, 2 orang. Kalau tak boleh seorang, cikgu boleh nanti 2 orang, 3 orang, tak ada masalah. Okey, seterusnya guru-guru. Okey, guru juga dipanggil Teachers Champion dan juga Student Champion. So, semua ni sepatutnya kena ada di dalam jawatan kuasa Prok BLI di dekat sekolah. Dan seterusnya itu adalah Puan Isha, okey, iaitu perunding pelaksanaan daripada Prok Asia, yang mana beliau selalu hadir ke sekolah untuk bekerjasama dengan kami memberi bimbingan. Okey. Okay, let's talk together. Okay, ini mengapa Prok BLI?
Okey. Frog VLE ini sudah lama dah, hampir 2 tahun lebih kalau tak silap dah sampai ke sekolah. Jadi mengapa Frog VLE? Okey, kita tengok yang pertama. Ianya memberikan akses kepada sumber pengajaran terbaik. Seperti kalau tuan-tuan, puan-puan akses ke dalam tu, dia ada Frog Store. Okay, dalam Frog Store ni ada bermacam-macam sumber yang boleh kita gunakan tanpa perlu kita membina. Mana kita pilih saja yang mana bersesuaian dengan tajuk dan aktiviti yang nak kita jalankan. Dia juga ada juga dalam bentuk-bentuk video yang mana lebih mudah untuk memberi penerangan mengenai sesuatu. Okey, contohnya kalau dalam sains kita tajuk impact. So kalau kita cerita impact murid mungkin tak faham, so kita boleh cari video dalam tu dan tunjukkan bagaimana impact tu berlaku. Okey, seterusnya yang kedua, mengapa kita pilih Frog VLE? Kita boleh memberi tunjuk ajar bila-bila masa dan di mana dua. Okey, iaitu teaching online. Waktu sekolah boleh, waktu balik rumah pun boleh, malam-malam pun boleh. Okey, jadi kita sentiasa boleh berhubung dengan pelajar-pelajar kita. Okay, seterusnya, menghasilkan pengajaran interaktif dan menjadikan kelas lebih menarik. Okey, yang ni memang bila kita laksanakan, murid-murid sangat excited, sangat seronok untuk masuk ke dalam makmal untuk buat pembelajaran melalui VLE ini. Sebab dia orang memang terlibat secara langsung, bukan kita saja yang bercakap. Jadi murid-murid pun dia boleh on dia punya komputer, dia boleh bermain dengan interaktif punya soalan. Okey, seterusnya. Okey, berkomunikasi secara mudah dengan pelajar. Okey, kita boleh berkomunikasi dengan mudah secara mudah dengan pelajar melalui forum. Okey, forum. Okey, two-way communication. Maknanya murid tanya kita jawab, kita tanya murid jawab juga. Okey. Okey, seterusnya. Okey, pelaksanaan PDP melalui Frog VLE di SKJ Citra. Okey. Okey. Okey, kita bermula secara serius pada Januari 2013. Maknanya sebelum itu kita menerima pada 2012. Okey, saya first hand menerima daripada Adi Sungai Tani kalau masa tu sikit ya. Terus dari siapa? Orang putih ya, Mak Saleh masa tu yang bagi. Saya tak faham, dia pun tak faham. Dua-dua tak faham. Okey, Adi Sungai Tani masa tu. Jadi pada Januari 2013 kami telah bermula secara serius memberi latihan kepada semua guru mengenai Frog VLE secara berkala. Maknanya PKG pun masa tu belum panggil lagi. Okey, jadi sebab saya pergi dulu, SK Citra ni di bawah sekolah Bestari, 10 buah sekolah tu. Jadi kami satu je sekolah rendah, yang lain tu sekolah menengah. Jadi sebab tu tak ada lagi di mana. Saya kenal lah. Okey, jadinya pada bulan Januari itu kita bermula beri latihan kepada guru secara berkala. Okey, terus. Okey. Selepas tu kita memberi latihan membina laman PDP untuk guru. Okey, ini contoh-contoh laman PDP yang dibina oleh guru. Okey, TMK tahun 4. Okey. Pendidikan seni visual, ya, punya seni visual. Okey, dan ni yang lain-lain lah. Okey, semua tu ada dalam site, dalam cikgu punya admin punya site lah. Okey, seterusnya memberi ID pengguna kepada murid. Okey, kita mula mengedarkan ID pengguna kepada murid, semua murid. Okey, untuk kami di sekolah rendah,
memang kita akan menghadapi masalah bila kita boleh beri ID, mereka tak tahu nak guna. Jadi dia memang memerlukan latihan sentiasa untuk murid-murid ni, sebab dia kanak-kanak sekolah rendah. Kalau sekolah rendah ni tak ada masalah. Okey, jadi sekolah rendah dia kena kita kerja lebih kuat sikit lah untuk login, dia ajar cara dia orang nak login. Okey, step by step. Okey, seterusnya. Okey, memberi latihan kepada murid dan lantikan murid sebagai pembimbing kepada murid yang lain. Okey, bila kita laksanakan benda ni, kita melantik murid untuk membimbing murid yang lain. Okey, memang kita nampak setiap kali waktu rehat dan juga sebelum balik sekolah. Kalau di SK Citra tu, makmal ni adalah perhentian terakhir sebelum dia orang balik. Maknanya setiap hari di makmal tu lah murid-murid akan berkumpul sambil tunggu keluarga datang ambil, dia orang akan masuk dalam makmal. Okey, makmal kita memang dibuka. Okey, jadi kita galakkan murid-murid kita masuk. Rosak buat lain, tak apa. Jangan rosak tak pakai. Kan? Jadi yang nak membimbing ni, bila kita bagi tugas, dia orang rasa sikit lah. Asyik hari-hari untuk bawa kawan tu nak ajar kan. Jadi baguslah. Biar pilih kata apa. Okey, lama-lama murid biasa dengan frog BLE ni. Okey, seterusnya. Okey, bagaimana penerimaan guru dan penerimaan murid pada masa itu? Okey. Biasa, benda baru bila sampai kat kita nak berubah memang susah. Okey. Penerimaan yang agak negatif, keluhan, itu biasa. Okey. Murid tak kata apa. Bagi ambil je. Okey. Pun tak pun tak. Okey. Jadi guru. Okey, tapi kita sebenarnya boleh melatih dan bila guru itu memahami keperluan semasa, tak nak kena buat, nak kena tempuh benda-benda ni semua, jadi lama-lama penerimaannya memang positif. Okey, semua guru terlibat secara langsung. Okey, ini contoh-contoh lagi laman PDP yang dibangunkan. Okey. Bagaimana kami bermula dulu? Kami bermula dengan kelas-kelas khas. Okey, di SK Citra menawarkan kelas bahasa Cina. Jadi murid yang ambil kelas bahasa Cina ni terhad. Okey, satu darjah tu lebih kurang 40 orang lah. Jadi penumpuan kita boleh berikan lebih sikit pada itu sebab pesertanya hanya mungkin darjah 3, 40 orang, darjah 4, 40 orang. Jadi kita bermula di situ. Kita bermula dengan kelas bahasa Cina. Okey. Okay, apa kelebihannya kepada murid bila kita melaksanakan pembelajaran melalui platform BLE ni? Okey, murid akan belajar dalam suasana yang seronok. Itu semestinya. Bising tapi tangan jalan. Okey. Pembelajaran lebih interaktif, menambah kemahiran ICT dan dia boleh mengakses kepada pelbagai sumber. Okey, seterusnya. Okey, apakah kelebihannya kepada guru? Okey, pengajaran guru lebih menarik. Okey, yang kedua ni penting kan. Bahan pengajaran boleh digunakan berulang kali. Maknanya kalau guru tu mengajar bahasa Melayu, mana tahun depan pun dia guna bahan yang sama. Jadi boleh berguna berulang kali dan juga sharing dengan orang lain. Okey, berhubung secara terus dengan murid dan juga pengawasan dan penglibatan ibu bapa. Okey. Sebagai ibu bapa, semua saya rasa di sini semua ibu bapa. Jadi pernah tak kita login sebagai ID ibu bapa? Saya pun baru 2 kali. Okey. Bila kita login sebagai ID ibu bapa, sebenarnya kalau pihak sekolah dah beri pada ID kepada ibu bapa, dia melihat apa yang kita buat di sekolah. Okey, dashboard untuk parents, dashboard tu kosong lah. Kalau kita tak buat memang tak ada lah.
Tapi kalau ada aktiviti dengan anak dia, dia akan nampak apa yang anak dia belum buat. Latihan yang mana yang anak dia belum jawab, kuis mana yang belum dibuat. Sepatutnya macam tu. Tapi fasa ibu bapa ni kami pun baru saja bermula pada tahun ni. Kebetulan pihak Frog Asia menghantar sampul surat lebih kurang untuk setiap orang murid, iaitu table calendar. Jadi kami ambil kesempatan itulah untuk distributekan ID kepada waris. Tak tahulah, kalau kita tengok analitik tu adalah sikit waris yang lain. Okey, insya-Allah kita akan mula tahun ni. Okey, seterusnya dia boleh membaca tanpa buku teks. Okey, online saja di mana-mana. Okey, seterusnya latihan interaktif. Okey. Melalui VLE juga perkongsian hasil kerja pelajar. Okey, dia sharing dengan kawan-kawan yang lain. Okey. Okey, seterusnya perbincangan melalui forum. Okey, kalau kita tengok itu ada cikgu, ada murid yang berbincang. Okey, ini statistik. Okey. Bila kita melaksanakan BDP melalui VLE, apa kesannya kepada statistik pengguna di sekolah kita? Okey, kalau kita tengok statistik di SK Jitra tu, statistik ya. Kita tengok pada 2012 alirannya agak ke bawah. Bermula Mei 2013 lepas latihan diberi itu, penggunaan agak tinggi, menurun, hujung-hujung exam cuti sekolah semua. Okey, dan sekarang ni dia meningkat naik balik lah. Okey, jadi pelan-pelan lah kita panjat terkejut pun penat. Okey, seterusnya. Okey, ini dashboard sekolah SK Jitra. Okey, sesuai lah dengan sekolah rendah tu. Gantung-gantung rezeki. Kan? Okey, seterusnya cadangan. Okey, bagaimana sekolah tuan-puan, puan-puan boleh terlibat dengan pembelajaran dan platform VLE ini. Okey, boleh bermula dengan kelas-kelas khas. Tak perlu untuk keseluruhan pelajar. Jadi boleh bermula untuk kelas-kelas khas yang bilangannya mungkin kecil. Okey. Dan 2014 ni, okey, ini lebih menarik. 2014 ni sekolah rendah, sekolah rendah telah bermula dengan satu subjek baru, iaitu TMK. Okey, TMK VLE memang adik-beradik sangatlah. Pupu pun dah, adik abang lah. Okey, jadi boleh bermula dengan kelas TMK. Okey, saya sendiri kelas TMK menggunakan platform Frog VLE. Okey, dah memang duduk dalam amal, dah memang mengajar ICT, apa salahnya kita terus dengan VLE, insya-Allah. Okey. Okey, seterusnya harapan. Okey. Semua guru dapat membina laman-laman PDP supaya dapat kita berkongsi. Dah bina laman PDP, cikgu-cikgu sebenarnya boleh send terus kepada MOE untuk disahkan. Bila diluluskan, dia akan sharing dengan kita semua. Jadi tak perlulah kita buat banyak-banyak. Okey. Dan satu lagi harapan SK Jitra ni dapatlah dibekalkan dengan Chromebook. Kan? Sebab kita ada 2 makmal. Okey, di SK Jitra ada 2 makmal, tapi satu yang berisi 20 buah komputer. Yang satu lagi kosong. Kosong sebab dah buat keputusan, orang layar-layar pun dah dekat dah tu. Jadi isi cepat-cepat dengan Chromebook, insya-Allah kita boleh memperkembangkan lagi PDP ni melalui platform VLE. Okey. Baik, sekian sampai situlah apa yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan, cikgu-cikgu mengenai
pembelajaran melalui platform VLE. Sekian, terima kasih. Saya hormati barisan pegawai-pegawai bagi Jabatan Pendidikan di Kedah daripada PPD, pengetua, guru-guru besar dan seterusnya, guru-guru sekalian. Saya wakil dari Sekolah Kebangsaan Bukit Jenun. Saya ingin berkongsi pengalaman apa yang berlaku di sekolah mengenai VLE. Inilah yang cuba dilakukan di sekolah dengan sebaik mungkin dengan bantuan daripada semua guru dan juga murid. Mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk saya berkongsi sedikit sebanyak pengalaman saya. Inilah barisan admin yang terlibat secara langsung di sekolah dalam melaksanakan VLE, diketuai oleh Guru Besar Cemerlang Tuan Haji Karim bin Mihat, dibantu oleh Ketua Pentadbiran VLE admin 1 iaitu saya sendiri dan juga Puan Aziawati binti Ahmad. Sekolah Bukit Jenun ini terletak di luar bandar, kawasan kampung. Jadi kami bermula agak lambat berbanding dengan sekolah Citra tadi, sebab banyak fasiliti yang kurang. Pertama kali masa kami terima VLE ni, makmal komputer memang tak ada komputer. Sebab kita dah buat perupusan. Jadi untuk melibatkan murid tu memang susah. Sebab kawasan luar bandar tak semua murid yang ada komputer di rumah. Jadi pada tahun 2013, pertengahan tahun 2013 baru kami dapat melibatkan murid-murid. Sebab masa tu baru kami dapat Chromebook. Jadi sebelum tu semua kerja banyak dilakukan oleh guru-guru admin dan juga guru dengan bantuan penuh daripada Puan Usyarani sendiri. Beliau lah kalau tak dapat datang sekolah, dia telefon. Kadang malam pun dia telefon untuk memastikan semua yang diperlukan dalam prop VLE itu tersedia. Di mana ada 3 fasa, iaitu Enable dan Inspire yang melibatkan admin, teacher dan student. Kemudian selesai buat Enable, kita kena teruskan dengan Empower dan juga Immerse untuk fasa yang seterusnya. Ini analitik untuk Sekolah Kebangsaan Bukit Jenun. Alhamdulillah pada tahun ini 100% guru telah login dan 95% telah activate. Yang ni banyak sekolah non-champion lah. Mereka tak tahu macam mana nak activate. Sebab saya terlibat dengan perkongsian VLE di daerah Pendam. Jadi banyak sekolah telefon pasal apa tengok dalam analitik cikgu ni ada Yes ID, tapi dalam di situ dia tulis no. Jadi maksudnya cikgu belum lagi activate Yes ID. Bukan cikgu saja, activate ni mesti melibatkan murid dan juga para waris. Para murid tak ada masalah lah. Tapi kalau pada para waris untuk activate ni perlu diberi pendedahan lah. Kita kena panggil bagi penerangan. Sebab tak semua waris boleh menggunakan laptop ataupun PC. Ini dashboard sekolah. Yang ni semua dibuat oleh admin Sekolah Bukit Jenun. Ada kata aluan dan Cikgu Riza cakap tadi, kita kena sediakan di dalam dashboard sekolah. Sebab dashboard sekolah ni dapat diakses oleh semua warga Sekolah Kebangsaan Bukit Jenun atau sekolah tuan-tuan dan puan-puan lah. Semua dapat tengok termasuk waris. Dan di sinilah kita nak memaparkan semua maklumat ataupun aktiviti yang berlaku di sekolah. Seterusnya adalah penghasilan laman panitia. Buat masa sekarang hanya ada 4 panitia, matematik, bahasa Inggeris, sains dan bahasa Melayu. Ada 4 panitia saja. Untuk panitia lain belum ada lagi. Dengan sekolah menengah ada untuk bahagian vocational. Ini adalah laman PDP. Laman PDP dihasilkan oleh guru-guru
Okey, dia boleh digunakan di dalam kelas. Murid seronok sebenarnya. Kalau kita sebut, jom kita pergi makmal, kita semua seronok lagi. Tambah sekarang ni, dia pun boleh guna Chromebook. Jadi bila masuk makmal, ambil seorang satu, buka dan cikgu share ini, dia pun boleh buka dan tengok di Chromebook masing-masing. Okey, yang terbaru dilancarkan buku teks digital. Juga kita boleh akses. Jadi selepas ni, kalau kita sendiri ke, ada anak-anak tak mau lagi bawa beg berat dalam lengkung belakang-belakang, lengkung ambil belakang kan, boleh sediakan satu tab je untuk anak. Okay, semua buku teks dah ada dalam tu, tak payah lagi bawa buku teks. Jadi mereka timbulkan sakit tengah buka, habis bateri. Tak apa, habis bateri pun ada power bank lah ni. Beli seorang satu. Okey, bawa main sekolah, jangan hilang sudah. Okey. Jadi tak ada masalah dah nak bawa beg berat tu. Okey, ini adalah laman co-curriculum. Okey, semua aktiviti co-curriculum kita tulis di sini lah. Jadi sebab tu kita nak sebar luaskan penggunaan Frog BLE. Orang pun boleh tahu hari ni ada latihan apa, murid balik pukul berapa, ada tuition dah. Jadi mereka boleh tahu daripada sini. Jadi tak ada alasan lah murid tak mau masuk, tak datang, waris tak tahu, dia waris boleh akses di sini. Yang penting ada internet. Okey, ini yang terbaru yang diberi tugasan kepada kami pada awal tahun hari itu, iaitu laman kelas. Semua kelas wujudkan laman. Masukkan dalam tu, contoh itu ada 5 arif dan 4 bijak. Okey, ada organisasi, ada jadual waktu, ada juga senarai tugasan murid lah. Jadi kita share dengan murid, murid boleh tengok. Waris pun boleh. Baik, ini adalah untuk kalender dan kalender tempahan ni untuk kita buat takwim. Tadi lepas ni tak payahlah susah-susah, kita nak print banyak-banyak takwim awal tahun bagi kepada guru-guru. Masukkan saja dalam kalender, jadi guru boleh akses dari situ. Jadi segala aktiviti sekolah ada kat dalam sini, jadi kita boleh tengoklah. Guru-guru kalau nak buat mesyuarat ke apa, kita guna kalender. Panggilan mesyuarat, minit mesyuarat, semua kita guna yang ni. Jadi tak payah guna kertas banyak lagi lah. Taklah guna nak photostat banyak-banyak. Dan tadi latihan pun kita buat menggunakan site pembelajaran. Yang ni untuk guru pun kita guna yang ni saja. Jadi nak pergi mesyuarat, bawa laptop satu, download lah kita punya minit mesyuarat dan juga agenda mesyuarat. Okey, notis mesyuarat kita boleh gunakan kalender. Untuk kalender tempahan adalah supaya kita dapat buat pinjaman. Termasuklah peralatan ataupun pinjaman bilik. Nak tempah guna bilik, makmal komputer, pusat sumber. Jadi kita buat tempahan melalui sini. Okey, ini adalah sistem pengurusan yang kami gunakan BLE. Satu adalah untuk rekod penggunaan buku Chromebook tu. Jadi tak payah buat buku lagi. Setiap kali murid masuk guna Chromebook, mereka login dalam Yes ID. Jadi ada borang ni dibuka dan isi. Dan cikgu boleh dapatkan rekod di bawah tu. Okay, dalam bentuk kita buat dalam Google Drive. Jadi kita boleh tengok rekod siapa yang guna. Okay, kalau Google, kita punya Chromebook tu ada masalah, kita boleh tahu siapakah orang terakhir yang menggunakannya. Jadi tak payah guna buku lagi, kita login menggunakan Frog saja. Kemudian di portal Ibu Bapa kami buatkan untuk usul dan aduan. Contohnya kalau ada masalah, tak payahlah waris nak buat surat layang ataupun nak jumpa orang lain, nak bercerita di kedai kopi. Jadi kita buat direct, kita buat borang usul dan aduan di situ. Jadi waris boleh ceritalah apa masalah, ada masalah dengan anak, ada masalah dengan guru, ataupun ada masalah dengan sekolah, ataupun waris sendiri ada apa-apa cadangan untuk penambahbaikan. Boleh buka, akses di portal Ibu Bapa dan mereka boleh masuk dan bagilah usul di situ. Okey, ini portal Ibu Bapa kita sediakan. Ada juga kalender sekolah untuk takwim tadi, jadi waris boleh tahulah pergerakan ataupun aktiviti di sekolah. Ini adalah laman belajar. Ini adalah yang student champion tu. Seramai 8 orang. Mereka lah yang buat sendiri. Sebab murid ni mereka lebih advance daripada kita. Sebab mereka suka nak explore benda-benda yang baru. Mereka suka tengok benda-benda yang baru. Jadi mereka buat, kita boleh tengok sendiri. Dan bila mereka masuk pun mereka seronok.
Tak gaduh lah, tak ada lah. Kadang-kadang tu memang cikgu boleh buka Facebook tak? Sekarang ni masuk, nak tanya cikgu boleh tak hari ni kita buka frog? Mereka seronok sebenarnya. Okey, ini latihan yang telah diberi kepada kami. Seperti Cikgu Riza tahun 2012, semua champion school dari Kedah telah dipanggil ke Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Sains Sultan Muhammad Jiwa, diberi oleh daripada UK lah, Mr. Damien. Semua yang dalam English lah masa tu. Tak reti pun buka mata juga bagi reti. Jadi masa tu juga saya sendiri saya buat siap-siap masa tu. Sebab saya takut saya balik sekolah saya tak dapat nak buat. Jadi bila bersama semasa latihan tu saya terus buat. Tak reti nak tanya mereka, tanya cikgu-cikgu lain. Semua dah pakar. Sebab sekolah Bestari kami semua sekolah tak banyak. Jadi kita cuba untuk menjadi yang terbaik lah. Okey, dan juga ini latihan fasa 1 di Sekolah Permatang Hulu, di mana semua guru besar, PK, ketua panitia dan juga SU, HEM, Koko dan kurikulum telah dipanggil dan diberi taklimat pada hari pertama. Pada hari kedua dipanggil student, dibantu oleh Puan Yuren. Dia yang menjalankan untuk student. Okey, ini untuk di sekolah latihan dalam perkhidmatan. Kami buat di sekolah setahun sekurang-kurangnya 3 kali, awal, tengah dan hujung. Tahun ini pun kami dah bermula awal Januari hari tu. Dan ini Puan pun kata cemui dah kasmo jodoh pagi. Tadi saya panggil Puan Usha. Ini dikendalikan sendirilah oleh Puan Usha Rani untuk sekolah kami lah. Dan ini adalah refresher daripada Puan Usha yang diadakan di PTPN lah, untuk site pembelajaran. Pada peringkat awal semua diberi tentang penerangan tentang dashboard saja. Okey, yang penambahbaikan tu dibuat berulang-ulang lah lepas tu. Yang ini untuk site pembelajaran. Okey, dan saya juga terlibat untuk mengadakan kursus di sekitar daerah Pendang lah. Baru-baru ni saya buat di Sekolah Menengah Kebangsaan Air Putih. Dan alhamdulillah cikgu-cikgu memang berminat. Bila kita beri pendedahan, cikgu berminat nak buat. Saya seronok bila saya pergi tu cikgu rasa terhujur nak buat. Jadi kita pun rasa seronok lah nak bagi kan. Jadi kalau kita pergi tak ada sambutan, cikgu pun mengenung payung nak buka susah, jadi kita pun rasa tak seronok. Tapi bila pergi cikgu bagi perhatian, cikgu rasa nak belajar, saya suka. Saya juga buat beberapa sekolah dah saya buat. Dan alhamdulillah ada nampak peningkatan.